Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bahagia fadilatul imam, tauhidat, dan kursi, ejike seluruh muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, rahimakumullah. Syukur pada Allah Ta'ala malam ini dapat berjumpa dalam buka kuliah maghrib ini, kuliah sebelum isyak ini. Ya, alhamdulillah. Ya, sebenarnya tadi hampir itu tadi. Ya, tengah khusyuk mendengar luahan daripada salah seorang ustazah kita, staf kita, kena marah dengan parents. Ada bapa keluarga pelajar datang ziarah sekolah. Waktu kali ini tak boleh ziarah, ya. Jadi kalau datang nak bayar iuran, silakan jumpa anak, kita tak benarkan. Jadi ustazah tu larang. Mak tu dia boleh jumpa anak ni benar-benar kata ni, ya. Jadi dia pula kena marah. Kena marah sampai nak menangis kawan tu. Jadi mengadu kat kita tadi lah, dua saya dengan rumah saya. Dalam luahan tu rumah aku ketuk tu. Kuliah malam ni ke? Baru teringat, Masya Allah, ya. Baru teringat, ya. Itu atas lewatan tadi tu, ya. Jadi itu manfaatnya isteri tadi, manfaat isteri tadi itu tolong ingatkan suami, ya. Itu baru kahwin seorang tu. Kalau kahwin empat tu lagi banyak manfaatnya, insya-Allah, ya. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, rahmatullah. Hari ini kita nak cerita berkaitan tentang satu peristiwa yang berlaku ke atas Nabi SAW sebelum Nabi Isra dan juga Mi'raj. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj ada beberapa peristiwa penting yang berlaku sebelum itu. Yang mana segala peristiwa yang Allah Ta'ala datangkan pada Rasulullah, ia menjadi satu jalan cerita yang cukup masyhur. Ya, satu jalan cerita yang boleh kita ambil suri dan juga tauladan dalam kehidupan kita pada hari ini, ya. Itulah yang berlaku sebelum peristiwa Isra dan juga Mi'raj, satu tahun yang dinamakan sebagai tahun kesedihan buat Nabi. Bila kita kata tahun kesedihan buat Nabi, maka ia juga merupakan tahun kesedihan kepada para sahabat. Ya, sahabat juga tu merasai kesedihan yang ada pada Nabi, maka para sahabat menjiwai kesedihan tersebut. Ya, akhirnya pada tahun itu dinamakan sebagai tahun kesedihan. Kenapa dinamakan sebagai tahun kesedihan? Kerana pada tahun itu Rasulullah SAW telah kehilangan bapa saudara yang tersayang, namanya Abu Talib. Ya, bapa saudara Nabi dijaga Nabi setelah Nabi kehilangan datuk dia. Siapa dia? Abdul Muttalib. Ya, bila mana Abdul Muttalib telah kembali ke rahmatullah, maka pada waktu itu di antara ramai-ramai yang adik-beradik tadi ni, maka Abu Talib yang terpanggil untuk menjaga Nabi SAW. Ya, lalu bila mana Abu Talib jaga Nabi ni, dia jaga dengan sebenar-benar penjagaan, sehingga kan timbul rasa cemburu dalam hati anak-anak yang lain. Ya, adik-beradik yang lain itu cemburu. Sebab apa? Kerana bapa ni lebihkan Nabi. Ya, lebihkan seorang manusia namanya Muhammad, sepupu mereka. Ya. Jadi akhirnya mereka luahkan bagaimana cemburunya mereka terhadap layanan istimewa daripada ayah tadi kepada Nabi Muhammad SAW sejak mereka kecil. Tapi Abu Talib ini seorang yang cerdik, dia cerdik. Ya, dia juga seorang pemimpin yang disegani, dia juga bukan seorang manusia yang cerdik. Ya, dia kalau tak cerdik, dia tak jadi pemimpin. Cuma zaman sekarang terbalik. Yang tak cerdik tu jadi pemimpin. Kita yang cerdik ni puas tu ingatkan yang tak cerdik tu. Janganlah sampai macam tu sangat, Masya Allah, ya. Baik. Jadi itu antara. Jadi Abu Talib orang yang cerdik, pemimpin yang disegani. Dia tahu bagaimana cara nak kawal emosi anak-anak yang ada perasaan cemburu tadi, sehingga hubungan anak-anak yang lain dengan Nabi SAW betul-betul ibarat adik-adik betul. Walaupun yang Nabi itu hanya sekadar sepupu mereka dia sebenarnya. Ya, itu atas kecerdikan yang Allah Ta'ala berikan kepada Abu Talib. Lalu Abu Talib ni yang bersama-sama dengan Nabi ni dijemput oleh Allah Ta'ala pada satu tahun yang namanya tahun kesedihan. Ya, jadi pada waktu itu Nabi SAW ya, bukan setakat kehilangan Abu Talib, tapi bagi dia juga turut kehilangan beberapa hari selepas daripada itu isteri Nabi pula, Khadijah radhiyallahu anha, ummul mukminin, kembali ke rahmatullah wafat. Ya, sebab tu tahun sedih sangat. Lalu bila mana Nabi berada dalam sedih, satu hari pernah Nabi ditanya oleh Al-Abbas. Al-Abbas ni pakcik Nabi juga, dia adik-beradik kepada Abu Talib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia pernah tanya kepada Rasulullah berkaitan tentang adik-beradik dia yang nama Abu Talib tadi ni, hai Muhammad, adakah engkau tidak membantu Abu Talib? Maksudnya adakah engkau tidak mengislamkan Abu Talib? Ya,
Jadi Islam ni ibu ayah dia bukan kerja Nabi. Ya, jadi nak bagi hidayah tadi, nak mengislamkan tadi, itu kerja Allah Ta'ala. Ya, tugas kita selaku hamba Allah Ta'ala hanya setakat melaksanakan segala tuntutan yang Allah Ta'ala berikan. Buat kerja kita ni. Ya, dakwah kerja kita. Orang tu terima ataupun tak terima, itu kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi hidayah ataupun tidak, itu kerja Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala tegur Nabi SAW bila mana Abu Talib mati meninggal, maka Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa pengampunan, minta Allah Ta'ala ampunkan Abu Talib. Maka Allah Ta'ala tegur satu ayat yang mana Allah Ta'ala tegur Nabi SAW, larangan sama sekali mendoakan pengampunan bagi orang-orang musyrik. Tak boleh, haram. Ya, tapi nak doa untuk dia masuk Islam, tak ada masalah. Doa dia dapat hidayah, doa kesihatan, tak ada masalah. Ya, doa terelak daripada bencana dunia, tak ada masalah. Nak doa pengampunan, haram, tak boleh. Ya, jadi doa silakan. Nak doa apa-apa pun untuk orang kafir, yang penting jangan doakan untuk dia masuk syurga, jangan doakan untuk dia dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Itu larangan, tak boleh sama sekali. Tuan-tuan, ibu, ayah nak doa supaya dia dapat hidayah, silakan. Doa dia supaya terima Islam, silakan. Doa supaya dia sihat, silakan, tak ada masalah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala turun juga firman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah Ta'ala, ya Muhammad, engkau tak boleh bagi hidayah pada orang yang kau cintai, tetapi walakinallaha yahdi man yasha. Allah Ta'ala boleh bagi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Kita cinta siapa sekalipun, kerja hidayah ni bukan kerja kita, kerja Allah Ta'ala. Walakinallaha yahdi man yasha. Allah Ta'ala boleh bagi hidayah pada siapa pun. Ya, atau orang tu dah tua sekalipun, tua sangat dah 80 lebih umurnya. Dia dah tua sangat. Dia nampak gaya ni macam tak ada harapan ni, tak ada harapan hidayah. Tak, kita rasa macam tak ada harapan. Boleh jadi di sisi Allah Ta'ala ada harapan. Balik umroh ni, betul dapat hidayah, betul. Tuan-tuan tak kenal kot, ya. Jadi, itu contoh. Hidayah tu jauh tak, walaupun umur 80 lebih, tak ada masalah. Ya. Kita ni alhamdulillah yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Banyak doa supaya hidayah itu kekal sampai kita mati. Ya. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ya, kata Allah Ta'ala, masuklah kamu dengan Islam ni secara keseluruhan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati, kata Allah Ta'ala, melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Muslim yang dalam segenap hati dia, segala busuk dalam hati dia boleh terima 100% Islam, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kata di atas soalan ditanyakan oleh Al-Abbas, pakcik Nabi tanya, kau tak bantu ke bapa kau, pakcik kau tu untuk masuk Islam? Dan kata telah usahakan, tapi Nabi sebut innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tugas hidayah ni tugas Allah Taala, kata Rasulullah. Allah Taala boleh bagi hidayah siapa sahaja yang dia kehendaki. Ya. Bahkan kata Rasulullah, boleh jadi kerana bantuanku, kata Nabi. Ya, boleh jadi kerana bantuanku, maka Allah Ta'ala berikan hukuman kepada Abu Talib. Abu Talib itu berada dalam neraka yang paling cetek. Paling cetek. Ya, kata Rasulullah, Abu Talib berada dalam neraka yang paling cetek. Kenapa hukuman ringan yang Allah Ta'ala berikan kepada Abu Talib? Yang nama pun ringan, ibu-ibu, ayah. Ini dalam neraka ni. Ringan, walaupun bunyi ringan, oh, neraka paling cetek, oh ringan sikit lah. Yang namanya neraka tak ada sikit-sikit tak tuan. Yang bila mana dalam riwayat lain Nabi sebut dipakaikan sepatu yang diperbuat daripada neraka. Kasut tu made in neraka. Kita kasut krokodil, bata ada, jubah ada, macam-macam dia nama dia, Masya Allah. Adidas ada, Adidas pun ada tuan, macam-macam. Ya, itu jenama kasut kita. Ya, jenama kasut Abu Talib dalam neraka, made in neraka. Ini neraka. Ya. Dipakaikan sapi maka menggelegak kepala dia. Dipakaikan maka menggelegak kepala dia. Itu hukuman yang paling ringan Allah Ta'ala berikan kepada Abu Talib. Walaupun bunyinya ringan, tapi namanya neraka, tiada penyiksaan yang santai-santai. Semuanya amat menyiksakan. Subhanallah. Ya. Jadi Nabi kata boleh jadi kerana bantuan pun juga, pertolongan Nabi juga, maka Abu Talib dipakaikan sepatu daripada neraka, ataupun Abu Talib berada dalam neraka yang paling cetek. Sifat neraka ni ibu ayat tempatnya dalam. Neraka tak ada tempat yang paling dalam kecuali lubang api neraka Allah Ta'ala. Sekali ketika Nabi bersama dengan para sahabat, ya, tiba-tiba terdengar bunyi satu buruh, bunyi buruh. Allah Ta'ala takdirkan Nabi dengan para sahabat dengar bunyi buruh tadi. Maka para sahabat dalam keadaan ketakutan, Nabi tanya, adakah engkau tahu bunyi apa tu? Pelik semacam bunyi ni. Maka para sahabat kata, Allah wa'alam, Allah dan Rasulullah saja yang mengetahui ini. Nabi kata itulah bunyi batu
yang telah dicampakkan 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasar neraka, kata Nabi SAW. 70 tahun, 70 tahun akhirat ke 70 Allah alam. Tapi Nabi kata 70 tahun. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub ada dinyatakan. Kitab dikarang oleh Imam Ghazali, namanya Mukasyafatul Qulub, penenang jiwa. Ada dinyatakan 70 tahun. Baru terdengar pada zaman Nabi itu bunyi buruh semacam Allah Ta'ala takdirkan bunyi itu. Bukan kata asal bunyi buruh tu bunyi batu yang jatuh ke dalam tegak. Itu peristiwa yang berlaku khusus pada zaman Nabi tadi tu. Maka para sahabat sedar betapa dalamnya lubang api neraka Allah Ta'ala. Dalam lubang neraka tu ibu-ibu ayah, dia ni ada satu lembah. Lembah ada, gunung ganangnya ada, perkampungannya ada, sungainya ada sungai juga. Jadi dalam itu tempat Abu Talib kat mana? Yang paling jentik, neraka yang paling jentik. Masya Allah. Kita wallahualam. Sebab tu ada menteri kata, tuan-tuan jangan risau sokong kami. Kita ni bila masuk neraka, lepas tu masuk syurga boleh, jangan risau, dia kata. Ya Allah, kita kalau boleh nak masuk syurga tanpa hisab kan? Yang boleh, kalau boleh, yang ramai neraka tak sentuh langsung ni. Hidup dekat dunia bermula akhir balik sampai mati ni kalau boleh, nak minta Allah Ta'ala masukkan ke syurga tanpa hisab. Jangan sampai masuk neraka, janganlah. Dia relax dekat tak apa, kita masuk neraka dulu, masuk syurga boleh, dia kata. Masya Allah, tabarakallah. Kalau masuk neraka selama ini, macam mana? Ambil kau, itu. Jadi, Abu Talib tadi, kenapa hukuman sampai begitu ringan? Yang walaupun nama dia ringan, ia tetap merupakan penyiksaan dalam neraka. Kerana Abu Talib ini, ibu ayah, dia sokong perjuangan Nabi SAW. Dia sokong dakwah Nabi. Dia terima Islam, cuma tak masuk Islam. Dia tahu yang anak saudara ni, namanya Muhammad bin Abdullah ini, menyampaikan satu risalah yang benar daripada Allah Ta'ala. Dia percaya. Bahkan ketika peristiwa Abraha yang diganang dengan secukup-cukupnya oleh buruk ababil, Abu Talib nampak kekuasaan Allah Ta'ala pada waktu itu. Bangsa Arab nampak kekuasaan Allah Ta'ala pada waktu itu, yang mana Allah Ta'ala menjaga Baitullahil Haram. Allah Ta'ala sendiri jaga. Abu Talib datang tentera Abraha, minta untuk serahkan kunci dia. Nabi ambillah kata, kau tak takut ke nak serah? Tak, ini bukan aku punya. Kata Abu Talib, ini milik Allah Ta'ala. Ertilah Allah Ta'ala nak jadi rumahnya macam mana. Betul, gajah tak berani nak ganjak dari tempat duduk dia. Datang buruk ababil, binasa kesemuanya, Masya Allah. Jadi Abu Talib tadi, dia terima, tahu dakwah yang Nabi bawa itu betul. Cuma dia tak masuk Islam ni. Yang kita hari ini mengaku sebagai umat Nabi, mengaku sebagai hamba Allah Ta'ala, yang beragama Islam dan beragama Islam, tapi masih boleh ada rasa ragu-ragu, was-was terhadap agama Allah Ta'ala. Abu Talib tak ragu-ragu. Bahkan dia tahu yang disampaikan oleh anak saudara dia ni benda yang betul, cuma dia tak masuk Islam. Allah Ta'ala tak buka pintu hati dia untuk terima Islam, untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Hatta ketika malaikat maut sedang mencabut nyawa pun, Nabi masih berusaha untuk mengislamkan Abu Talib. Tak boleh juga, Masya Allah. Terima Islam, terima Islam. Bahkan dibantu perjuangan Nabi. Bukan hanya setakat terima, bahkan bantu perjuangan Nabi SAW. Hari ini berapa kerat di antara umat Nabi Muhammad yang benar-benar membantu, bukan setakat terima Islam, tapi bantu perjuangan yang dibawa oleh Nabi SAW. Berapa kerat? Kita kadang-kadang nak seimbangkan Islam pada isteri pun susah. Belajar malam ni, balik rumah bini tanya, belajar apa Pak? Panjang sangat Ustaz ni, tak sampai lewat, habis pula lewat kata dia. Contoh awak lagi datang dengan sendirilah kalau suami. Nak cerita pasal kita takkan sikit pun tadi kongsi Pak. Tuan-tuan dekat Masjid Hidayah Sentul. Ada seorang tuan haji tu, dia datang dengan kuliah kita tu. Mana ada kuliah, dia catat semua ni. Dia kalau kuliah, dia tunduk je. Dia angkat kepala waktu penceramah, diam. Dia buka kepala. Penceramah cakap, dia tunduk buat apa? Tulis ke? Dia ada ni, kemahiran dia boleh tulis laju. Kemudian dia ada short dia. Jadi kegunaan buku yang tulis punya panjang tu buat apa? Balik ke rumah dia kata, Ustaz saya nak kongsi dengan bini pula. Jadi kalau kita ceramah sejam setengah, dia ceramah pula dengan bini dia sejam setengah. Jadi dia ulang balik. Yang kita ceramah tu, dia ulang balik. Subhanallah. Itu. Ada dikongsikan sesuatu yang bermanfaat kepada isteri. Cerita pasal Islam. Berapa ramai di antara kita yang cerita Islam pada anak-anak. Tak cerita kat orang luar. Nak cerita Islam pada anak-anak pun tidak. Cerita Islam pada isteri pun tidak. Cerita Islam pada suami pun tidak. Cerita Islam kepada anak saudara pun tidak. Kepada adik-beradik pun tidak. Belum cerita lagi bagaimana kita menyebarkan agama Allah Ta'ala pada insan-insan yang lain. Masya Allah. Jadi Abu Talib terima perjuangan Nabi. Bahkan satu hari ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri.
Dia pernah dengar Rasulullah puji akan sikap Abu Talib. Puji Abu Talib itu sebab apa? Sebab Abu Talib itu tolong Nabi. Tolong Nabi. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Kata Nabi SAW, pernah satu hari Nabi sebut pasal pakciknya. Boleh jadi kerana syafaatku, kata Rasulullah. Boleh jadi kerana syafaat daripada Nabi SAW, maka pakcikku itu berada dalam neraka yang paling cetek hanya setakat paras buku lali. Buku lali ya, kata Rasulullah. Boleh jadi kerana syafaat daripadaku, syafaat Nabi kepada Abu Talib tidak menjadi sebab untuk Abu Talib masuk syurga. Tak. Syafaat Nabi kepada kita, insya-Allah, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan, ya, boleh menjadi sebab untuk seorang umat tadi masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi Abu Talib terima syafaat, tapi bukan syafaat untuk menjadi sebab Abu Talib masuk syurga, tidak. Tapi Abu Talib hanya berada dalam neraka yang paling cetek, kata Nabi, hanya sekadar paras buku lali. Subhanallah. Ya, iaitu tuan-tuan, ibu-ibu, ayah, itu orang yang sokong Nabi cuma tak masuk Islam. Kalau orang yang nama Islam, tapi tak sokong perjuangan Islam, apa jadinya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tempatnya dalam neraka yang paling dasar, kata Allah Ta'ala. Orang munafik ni siapa dia? Ada ciri orang munafik dalam dada dia ada rasa ragu-ragu terhadap Islam. Ya, cerita pasal Islam ragu-ragu, cerita pasal hadis Nabi ragu-ragu, cerita pasal ayat Quran ragu-ragu, cerita pasal pendapat ijma' dan qiyas para ulama rasa ragu-ragu. Semua yang rasa keraguan terhadap agama ini adalah sifat para munafik. Tempatnya kat mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Abu Talib berada dekat neraka yang paling cetek. Orang munafik dasar neraka yang paling panas tu. Keberadaan orang munafik. Ya, walaupun pernah mengucap dua kalimah syahadah, ya, walaupun sebanyak di belakang Nabi SAW, ketua kuat munafik Abdullah bin Ubay bin Sahlul Al-Bahlul, ya, belakang Nabi tu. Baca Quran, tadarus sama-sama Quran, juga nyapal Quran juga. Walaupun tak kata kenapa Quran, tapi dia buat munafik. Orang munafik ragu-ragu terhadap Islam, bahkan merancang satu komplot bagaimana supaya boleh timbul dalam dada para sahabat yang lain ragu-ragu juga terhadap Islam. Dia cuba nak buat macam tu, masya-Allah. Ini dia buat munafik tadi ni, ya. Dia kalau dia ragu-ragu setakat dia seorang ini tak, dia merancang juga bagaimana untuk tanamkan keraguan tersebut pada umat Islam yang lain. Di tempat buat munafik ni kat mana? Pada dasar neraka yang paling panas. Abu Talib yang walaupun tidak Islam berada dekat neraka yang paling cetek. Allahu Akbar.